Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi dalam kelas saya. Okey, apa khabar semua? Saya harap semua sihatlah dan bebas daripada jangkitan wabak COVID. Okey. Okey, so hari ni kita masih lagi dalam tajuk sistem pertandingan. Kita hari ni kita nak belajar berkaitan dengan sistem format pertandingan kalah mati. Okay, last kelas dengan saya kita belajar berkaitan dengan format liga. Okay, kita dah belajar berkaitan dengan liga 1 pusingan, liga 2 pusingan. Hari ni kita belajar tentang separa liga. Dan hari ini kita nak tengok pula format pertandingan kalah mati. Okay. Okey, baik. Sistem kalah mati yang kita akan belajar hari ini ada dua. Yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan sistem kalah mati, sistem pertandingan kalah mati sekali. Kemudian kita akan belajar berkaitan dengan kalah mati dua kali. Okey, so ada dua yang kita akan belajar dekat sini. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok apakah faktor yang menyebabkan kita perlu memilih format pertandingan secara kalah mati. Okey, yang pertama adalah masa yang diperuntukkan. Okey, masa yang diperuntukkan untuk suatu pertandingan sekiranya ia adalah pendek, format pertandingan kalah mati adalah yang paling sesuai. Okey, sebab format kalah mati ni dia cepat habis. Okey. Baik, yang kedua adalah penyertaan yang besar ataupun banyak. Okey, bila penyertaan daripada pasukan ataupun peserta ni terlalu banyak dan kita nak habis dalam masa yang cepat, kita perlu menggunakan format pertandingan secara kalah mati. Okey, kita tak boleh guna format pertandingan seperti liga. Okey, liga ni dia banyak perlawanan, so dia akan habis dalam masa yang lama, mungkin memakan masa berhari-hari lah. Okey, so nak cepat habis, buat pertandingan secara kalah mati. Okey, seterusnya peruntukan untuk pertandingan adalah terhad. Okey, ini contohnya macam satu pertandingan futsal. Saya bagi contoh mudah lah, futsal. Futsal ni kemudahan utama yang perlu ada ialah gelanggang. Gelanggang ni biasanya kena sewa, kena bayar sewa. Okey, kalau sewa gelanggang tak banyak, kita sewa hanya mungkin 2 gelanggang, pasukan ada banyak. Okey, kita nak buat format pertandingan secara liga, so dia akan memakan masa yang panjang. Bila masa yang panjang, sewa gelanggang akan jadi lebih banyak, lebih mahal. Kalau makan masa 3-4 hari, sewa gelanggang tu jadi akan lebih banyak. Okay, berbanding kita boleh habiskan game tu dalam masa 1 hari. Okay, so kalau nak habis cepat dalam masa 1 hari, kita boleh gunakan format pertandingan secara kalah mati. Okay, so dekat situ kita dah jimat kos untuk belanja untuk bayar gelanggang. Baik. Seterusnya, gelanggang ataupun tempat dan kemudahan yang boleh digunakan adalah terhad. Ni contoh macam kita ada gelanggang yang tak banyak lah di sekolah. Contohnya di sekolah gelanggang ada 1. Okay, pasukan ada banyak. So nak habiskan dalam masa 1 hari. So kita perlu gunakan format pertandingan kalah mati supaya dia lebih cepat habis. Okey, ini adalah 4 faktor yang utamalah yang menyebabkan kita perlu menggunakan format pertandingan kalah mati dalam sesuatu kejohanan ataupun pertandingan. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok sistem kalah mati sekali. Okey, sistem kalah mati sekali ini juga dikenali sebagai sistem kalah mati berterusan. Peserta yang menang akan pergi ke peringkat seterusnya, manakala yang kalah akan terus disingkirkan. Okey, ini kalah mati sekali ya. Proses penyingkiran berterusan sehingga tinggal seorang pemenang. Okey, ataupun kita panggil sebagai last man standing lah. Okey, sistem ini bukan cara yang terbaik untuk mengukur keupayaan seseorang. Sistem ini sangat sesuai dalam mengelolakan pertandingan yang terdapat banyak penyertaan tetapi kekurangan masa, sumber kewangan, tempat, kemudahan, peralatan dan sumber manusia. Ini faktor-faktor yang saya nyatakan tadilah. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok sistem kalah mati sekali dengan bye. Okey, dalam satu pertandingan yang formatnya kalah mati,
kita memang akan biasa dengar perkataan by. By ini bermaksud kumpulan pasukan ataupun peserta yang perlu menunggu tanpa memasuki pusingan pertama. Maknanya dia tak perlu main pusingan pertama, dia terus masuk ke pusingan yang kedua. Dia menunggu di pusingan yang kedua. Okey. By ni biasanya dia terjadi apabila jumlah pasukan atau peserta dalam suatu pertandingan tu tidak mencukupi atau melebihi asas 8. Okey, bagaimana asas 8 tu ditentukan? Dia ditentukan dengan jumlah 2 kuasa. Okey, di sini saya highlightkan 2 kuasa sebab jumlah 2 kuasa ni penting dalam menentukan by ni nanti. Okey, kita tengok apa tu 2 kuasa. Ini adalah contoh nombor 2 kuasa. 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6. Okey. 2 kuasa 2 sama dengan 4, 2 kuasa 3 sama dengan 8, 2 kuasa 4 sama dengan 16, 2 kuasa 5 sama dengan 32, 2 kuasa 6 sama dengan 64. Okey. So yang bawah yang warna merah ini adalah jumlah 2 kuasa. Okey, jumlah 2 kuasa inilah nanti yang akan menentukan jumlah by itu. Okay, macam mana pengiraan ini dilakukan? Okey, untuk menentukan by, pengiraan dilakukan dengan menolakkan jumlah angka 2 kuasa yang lebih besar dan hampir dengan jumlah penyertaan. Okey, tak faham kan? Okey, kalau tak faham saya akan tunjukkan dekat sini. Contoh. Okey, jumlah penyertaan suatu pertandingan kalah mati adalah 5 pasukan. Ini contoh. Kemudian, satu lagi 17 pasukan. Okey. Bagaimana by ni ditentukan? Okey. Pertama, kita kena tengok dulu, kita perlu tengok dulu apa nombor jumlah angka 2 kuasa yang paling hampir dengan jumlah pasukan yang bertanding tersebut. Okey. Kalau dekat sini 5 pasukan, 5 ni dia terletak di antara 4 dan 8. Okey, dalam senarai nombor jumlah 2 kuasa ni. Okey. So dia kata dekat sini kita perlu tolakkan jumlah angka 2 kuasa yang lebih besar dan hampir dengan jumlah pasukan yang bertanding di situ. So kalau jumlah pasukan yang bertanding 5, nombor jumlah 2 kuasa yang paling hampir dengan dia yang lebih besar dan hampir adalah 8. Okey. So 8 kita perlu tolakkan dengan 5 pasukan ni tadi. Okey, so 8 tolak 5 sama dengan 3. Jadi jumlah by adalah 3. Dekat sini jumlah by yang akan ada dalam kejohanan ini, pertandingan ini adalah 3. Okey, baik. Jika kita dah tahu jumlah by, kita dah dapat jumlah by berapa, kita terus boleh draw lah dia punya jadual. Okey. Okey, baik. Selepas kita dah tahu jumlah by untuk pertandingan tu tadi, kita dah boleh draw dia punya jadual. Okey. Baik, kalau macam saya suka buat garisan putus-putus ni dulu. Sebab apa? Saya suka tentukan pusingan dulu. Okey, so untuk 5 pasukan biasanya paling banyak pun ada 3 pusingan lah. Okey, biasanya dia lawan di pusingan yang pertama, kemudian terus ke separuh akhir dan akhir. So ada 3 pusingan dekat situ. Okey, yang pertama letakkan dulu nama pasukan dekat situ. Seelok-eloknya nama pasukan lah. Macam ni saya tak ada nama pasukan, saya letak nombor. Okey, bila dah letak nama pasukan, kita draw dulu jadual untuk pasukan yang mendapat by dulu. Okey. So yang mendapat by, kita buat satu garisan panjang yang melepasi pusingan pertama sebab dia tak main di pusingan pertama. So dia terus ke pusingan yang kedua. Okey. So terus ke pusingan yang kedua, buat satu garisan panjang. Okey. So macam kita tengok tadi, untuk format pertandingan 5 pasukan ini, jumlah by adalah 3. So ada 3 pasukan lah yang mendapat by yang terus berada di pusingan yang kedua. So yang tidak bernasib baik perlu main di pusingan yang pertama. Okey. Dan suka saya ingatkan bahawa untuk pertandingan kalah mati ni, dia akan main pusingan by pusingan lah seelok-eloknya. Walaupun kita tengok dekat sini 1 dan 2 boleh berlawan, tapi disebabkan 5 ni masih belum ada lawan, dia masih menunggu. So kita habiskan dulu pusingan yang pertama. Okey, so pusingan yang pertama 3 lawan 4 dimenangi oleh 4. So 4 akan bertemu 5 lah, 5 yang sedang menunggu dia tadi di pusingan yang kedua. Okey, lepas tu 1 lawan dengan 2. Okey, bila dah lengkap jadual, okey, baru kita jalankan pusingan yang seterusnya. So 1 lawan 2 dimenangi oleh 2, 4 lawan 5 dimenangi oleh 5. So 2 dan 5 bertemu di pusingan 3 ataupun perlawanan akhir. Okey, so 2 lawan 5
Okey, 5 menang. So 5 menjadi juara. Okey. Baik, jumlah perlawanan dalam format pertandingan kalah mati ni ditentukan dengan formula N tolak 1. N tu apa? N tu adalah jumlah pasukan yang bertanding. Okay, kalau macam ni 5, so 5 tolak 1 lah. 5 tolak 1 dapat 4. Okay, so ada 4 perlawanan. So kita kira satu-satu, betul tak 4? Okay, 1, 2, 3, 4. So ada 4 perlawanan kat sini. Perlawanan 1, perlawanan 2, perlawanan 3, perlawanan 4. Perlawanan akhir tu adalah perlawanan 4. So ada 4 perlawanan dekat situ. So betul lah formula ni. Okey, seterusnya. Jangan draw jadual ikut suka. Okey. Ni biasa dilakukan oleh pelajar. Dia tak tahu macam mana nak gunakan formula tu. So dia draw ikut suka. Ada 5 pasukan. Dia pun buatlah formula sendiri. 5 tolak 1, 4. Okey. 5 tolak 4, 1. So dia bagi satu pasukan dapat bye. Katalah pasukan A dapat bye. Yang lain perlu main di pusingan 1. Okay. So pasukan A dah pergi ke pusingan 2. Okay, B, C perlu bermain di pusingan 1. D, E perlu bermain di pusingan 1. Okay, B lawan C, C menang. D lawan E, E menang. So C dan E bertemu di pusingan 2. Sedangkan pasukan A yang sedang menunggu di pusingan 2 ni, tak ada pasukan yang nak lawan dengan dia. Sepatutnya dia sedang menunggu ada pasukan yang akan berlawan dengan dia di peringkat seterusnya. Tapi disebabkan draw jadual ni totally salah, jadi A tak ada lawan. So jangan draw jadual ikut suka. Okay, kena gunakan formula yang betul. Okey, seterusnya kita nak tengok pula, nak tentukan pula jumlah bye dalam pertandingan yang pasukannya lebih banyak. Tadi kita buat 5 je. Okay, ni saya pilih 17 pasukan. Okay, macam biasa, yang pertama kita senaraikan dulu jumlah nombor 2 kuasa. Okay, kita tengok 17 pasukan ni terletak dekat mana. Okay, 17 pasukan ni terletak di antara 16 dan 32. So kita kena tengok jumlah nombor 2 kuasa yang lebih besar daripada 17 dan dia hampir. So yang paling hampir dan besar adalah 32. Jadi 32 perlu tolak dengan 17. Jadi jumlah bye yang kita dapat adalah 15 bye. Okey, bila dah dapat 15 bye, kita pun draw lah jadual. Okey, senaraikan pasukan dulu. Kemudian macam biasa kalau saya buat garis ni untuk tentukan pusingan. Okey, kalau 17 pasukan ni biasanya ada 5 pusingan lah. Sebab dia start daripada pusingan 32, ada pusingan 16, kemudian quarter final, semi final dan juga final. Okey, bila dah ada pusingan, yang pertama sekali kita perlu draw adalah draw pasukan yang dapat bye dulu. Okey, so pasukan yang dapat bye macam biasalah, kita garis terus ke pusingan yang kedua. Okey, macam ni contohnya, garis terus ke pusingan yang kedua. So ada 15 pasukan yang dapat bye. Okey, so kena ada 15 lah garisan yang terus ke pusingan yang kedua. Okey, macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Okey, pasukan 15 kat sini dia belum ada lawan sebab dia perlu tunggu pemenang di antara pasukan 9 dan 10 yang perlu bermain di pusingan yang pertama. Okey, bila 9, 10 dah main, dah ada pemenang, barulah dia akan lawan pasukan 11 yang sedang menunggu di pusingan yang kedua. Okey, seterusnya bila dah lengkap jadual di pusingan yang kedua, kita perlu jalankan pusingan yang kedua untuk tentukan pasukan yang ke quarter final ataupun suku akhir. Suku akhir ni biasanya ada 8 pasukan. Okey, so kita tengok betul tak kita dapat 8 pasukan. Kalau betul 8 pasukan, maknanya betul lah kita punya draw ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 7, 8. Okey, so maknanya jadual kita ini dah betul. So kita tak payah risau, teruskan saja. Okey, jalankan terus kita punya pertandingan ni. Okey, semi final, kemudian final, dan kita akan dapat pasukan yang akan menjuarai. Okey, baik, kemudian kita nak tentukan jumlah perlawanan dalam pertandingan ni. Ada 17 pasukan, jadi jumlah perlawanan sama dengan N tolak 1. N adalah 17 pasukan tolak 1, so ada 16 perlawanan dalam pertandingan ini. So kita tengok betul-betul ada tak 16 perlawanan dalam pertandingan ini. Betul tak 16 perlawanan? Okey, kita tengok satu-satu.
Okey, ini perlawanan pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 perlawanan. Okey, maksudnya betul lah ada 16 perlawanan. Okey. Baik. Okey, ini adalah contoh jadual kalah mati untuk 17 pasukan. So pasukan yang mendapat baik adalah 15. Baik, seterusnya kita nak tengok pula sistem kalah mati 2 kali. Okey. Baik, kat sini saya dah highlightkan keyword-keyword yang penting. Okey, untuk pertandingan cara ini, dia memberi peluang kepada setiap peserta ataupun pemain ataupun pasukan bermain sekurang-kurangnya 2 kali sebelum tersingkir. Okey. Setiap yang kalah ada peluang untuk main dan kalah lagi sekali lah. Lagi sekali je lah. Lepas tu dah tak ada. Peserta yang menang di peringkat awal akan memaju ke kanan, manakala peserta yang kalah ditempatkan ke kiri. Okey, ini adalah keyword yang penting untuk awak buat jadual nanti. Okey, yang kalah ke kiri, yang menang ke kanan. Kena ingat tu. Baik, seterusnya, peserta yang kalah sekali masih berpeluang untuk menjadi juara dan hanya disingkir selepas kalah 2 kali. Okey, itu pun yang penting. Keyword yang penting. Hanya disingkir selepas kalah 2 kali. Okey, prinsip asas membenarkan 2 pasukan yang pernah bertemu untuk bertemu semula. Okey, baik. Kita tengok seterusnya macam mana kita nak draw sistem pertandingan kalah mati 2 kali ni. Okey, macam ni saya dah siapkan dulu untuk 8 pasukan. Okey, ini kalau 8 pasukan yang biasa kita buat, yang sekali. Sistem kalah mati sekali untuk 8 pasukan, dia memang macam ni. Yang pertama, bila kita nak buat sistem kalah mati 2 kali, pertama sekali kita kena bahagikan kita punya jadual tu kepada 2 bahagian. Pertama kiri, yang kedua kanan. Okey. Kita bahagikan dulu kepada 2 bahagian. Ini untuk yang kalah mati 2 kali. Okey. Selepas kita dah siapkan jadual, kita jalankan pertandingan seperti biasa dulu. Okey. Macam yang saya cakap tadi, yang menang akan terus maju ke kanan, yang kalah akan ke kiri. Okey. Okey, dalam perlawanan untuk pusingan pertama ni, pasukan A berlawan dengan pasukan B menang. Okey, so B akan maju terus ke kanan, manakala pasukan A akan ke kiri. Okey, untuk perlawanan pasukan C dan D, pasukan D menang, so C akan pergi ke kiri. Perlawanan di antara pasukan kumpulan E dan juga F dimenangi oleh pasukan E, so F perlu bergerak ke kiri. Dan untuk perlawanan seterusnya, G dan H dimenangi oleh pasukan G. Okey, so H akan ke kiri. Okey, baik. Jadi kita dah dapat, okey, 4 pasukan yang kalah tadi, dia dah bergerak ke kiri. So kita pertemukan dia sesama yang kalah tadi. Okey, ingat untuk format kalah mati 2 kali ini, pastikan selepas satu pusingan di sebelah kanan, kita kena mainkan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Sebab apa kita perlu mainkan yang di sebelah kiri? Supaya yang di sebelah kiri ni dia akan jadi pasukan yang menunggu pasukan yang kalah nanti di sebelah kanan. Sebab pasukan yang layak ke pusingan yang seterusnya ke sebelah kanan ni, dia belum kalah lagi. Maknanya dia ada peluang untuk main sekali lagi kalau dia kalah di pusingan yang seterusnya. So di sebelah kiri ni mesti ada pasukan yang menunggulah. Contohnya macam ni. Okey, yang kalah tadi A dengan C, so A lawan C, yang menang adalah pasukan A. So A akan jadi pasukan yang menunggu pasukan yang kalah di pusingan separuh akhir di sebelah kanan. Okey, kemudian pasukan F lawan pasukan H dimenangi oleh pasukan F. So pasukan F akan menunggu perlawanan di pusingan yang sebelah kanan. Pusingan seterusnya di sebelah kanan, pasukan yang kalah. Okey, kita tengok. Selepas dah ada pasukan menunggu ni, baru kita boleh jalankan perlawanan di sebelah kanan. Okey, pusingan yang seterusnya di sebelah kanan. Okey, pusingan yang seterusnya di sebelah kanan, B berlawan dengan D. B berlawan dengan D, D menang. Okey, bila D menang, dengan secara automatiknya pasukan B akan disingkirkan ke kiri untuk melawan dengan pasukan A yang sedang menunggu dia tadi. Okey, untuk perlawanan antara pasukan E dan G,
Okey, di sebelah kanan ni dimenangi oleh pasukan E dan G perlu disingkirkan ke kiri dan akan berlawan dengan pasukan F. Okey. Okey, sebab tadi dia kalah di belah kanan ni, dia baru kalah sekali, so dia boleh bermain lagi di sebelah kiri ya. Okey, seterusnya bila dah ada jadual di sebelah kiri ni, jadual untuk pusingan sebelah kiri ni dah lengkap, kita jalankan dulu pusingan yang sebelah kiri ni dulu So F lawan G, F menang, okey. Dan A lawan B, A menang. So A akan lawan F. Kenapa kita jalankan A dengan F dulu, kita tak jalankan D dengan E ni? Okey, sebab kita nak antara A dan F ni menunggu pasukan yang kalah di pusingan akhir ni, perlawanan akhir di sebelah kanan ni, antara D dan E, pasti salah satu pasukan ni akan kalah. Okey, dan dia bila dikalah, dia hanya kalah, baru hanya kalah sekali. Kalau dia kalah sekali, dia masih berhak untuk bermain di sebelah kiri. So, antara A dan F ni perlu ada satu yang menunggu pasukan yang kalah perlawanan akhir di sebelah kanan ni untuk dia lawan nanti ya. Okey, so kita kena jalankan perlawanan di antara A dan F di sebelah kiri terlebih dahulu. So, perlawanan antara A dan F dimenangi oleh pasukan A. So, pasukan A akan menunggu perlawanan akhir di antara D dan E sebelah kanan ni. Menunggu siapa yang kalah So, D lawan E. E menang, D kalah, secara automatik D disingkirkan ke sebelah kiri dan akan menentang pasukan A yang sedang menunggu dia. Okey. Baik, sekarang ni E sedang menunggu di final. Okey, E sedang menunggu di final perlawanan antara pasukan A dan D tadi, okey. So kita kena mainkan yang A dengan D ni dululah, sebab E ni dah tunggu di final. So A lawan D, katalah pasukan A menang. So jadi A ni dia akan bertemu pasukan dia akan bertemu pasukan E Dia akan bertemu pasukan E di perlawanan akhir, okey. Lepas tu kita jalankan seperti biasalah perlawanan akhir di antara A dan E ni. Katalah perlawanan akhir antara A dan E ni dimenangi oleh pasukan A. Okey, pasukan A membuat kejutan. Okey, dia boleh menang pula dengan pasukan E walaupun pusingan awal tadi dia disingkirkan awal. Okey, tapi dia boleh menang dengan pasukan E. Okey, adakah pasukan A ni boleh ditabalkan sebagai juara? Okey, jawapannya tidak. Kerana apa tidak? Kerana E baru kalah sekali. Okey, walaupun ini perlawanan akhir. Jadi apa yang dia perlu buat? Okey, apa yang kita perlu buat? Yang kita perlu buat adalah kita perlu berlawan sekali lagi. Kita perlu lawankan A dan E ni sekali lagi, okey. Bila dah lawan sekali lagi, okey, dah ada pemenang sekali lagi, barulah kita boleh sahkan pemenang itu sebagai pemenang yang sah lah, okey. Baik, katalah bila dah lawan sekali lagi, tetap juga pasukan A yang menang. Okey, barulah sah pasukan A itu menang. Sebab apa? Sebab E dah kalah 2 kali, okey. Sebab tu nama format pertandingan ini kalah mati 2 kali. Setiap pasukan perlu kalah 2 kali baru boleh disingkirkan, okey. Baik. Okey. Itu saja untuk kita punya kelas hari ini, ya. So, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh terus tanya saya lah melalui WhatsApp ataupun Telegram kepada saya secara personal. InsyaAllah kalau saya boleh bantu, saya akan bantulah mana yang mampu. Okay? Okay, dan jangan lupa stay at home, stay safe. Okay, terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum.